Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, syukur kepada Allah SWT pagi ini kita telah pun masuk hari kedua Ramadan. Sekejap je selesai sehari tuan-tuan dan puan sekalian kan. Jadi alhamdulillah kita telah pun berjaya memulakan yang paling baik sekali, yang peristiwa yang terbaik dalam hidup kita, iaitu berada di dalam bulan Ramadan. Sebelum ni kita doa, Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Syukur kita telah ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah tuan-tuan sekalian, jadi saya telah memikirkan banyak, saya melayani permintaan-permintaan. Jadi pada pagi ini sebabkan sambutan yang hangat untuk setiap kali kita berkuliah subuh. Jadi saya maklumkan yang pagi ini kuliah subuh kita ada penaja. Penaja kita pagi ini kuliah subuh. Ni produk hand sanitizer Clean19. Ya, Clean19 ni produk hand sanitizer ini. Terima kasih banyak kepada yang menaja pada pagi ini. Yang mana untuk makluman tuan-tuan sekalian, saya telah pun pakai produk ini. Alhamdulillah dia hand sanitizer dia yang bagus ni, ada bau wangi, bau aloe vera. Dan dia sangat, orang kata dia tak melekit-lekit macam yang kita pakai yang jenis-jenis yang tertentu tu. Tapi dah pun melepasi tapisan Kementerian Kesihatan Malaysia dan sebagainya. Jadi selebihnya nanti saya rasa nanti pemilik produk yang punya perusahaan ini akan membuat iklan, akan menyelitkan iklan, dan juga pada siapa berminat nak jadi dealer atau dropship, bolehlah menghubungi nombor yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita sebenarnya dijanjikan kita nak berbincang tentang tajuk redha tuan-tuan dan puan sekalian. Kita menghadapi ujian, kita menghadapi dugaan pada Allah SWT, tapi bagaimanakah cara kita menghadapinya? Adakah kita redha ataupun tidak? Kadang-kadang aku redha, kita sebut aku redha, tetapi pemahaman kita tentang redha itu penting supaya tak nak kita ada misconception, salah konsep, salah faham tentang redha yang sebenar-benarnya. Okey. Redha ni adalah sifat yang mana, sifat redha adalah daripada sifat makrifah, mahabbah, kecintaan. Makrifah ni seolah-olah adalah sifat mengenali dan betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat makrifah dan mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan redha adalah yang sebenar-benarnya adalah menerima dengan rasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang hati. Apa juga yang berlaku dalam hidup kita, apa juga yang menimpa kita, kita menerimanya dengan senang hati. Maknanya pengertian redha adalah menerima dengan rasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala, baik berupa peraturan hukum maupun qada atau sesuatu ketentuan daripada Allah Subhanahu Taala. Maknanya buruk baik kita terima. Redha terhadap Allah Subhanahu Taala ada dua, iaitu pertama, redha menerima aturan Allah Subhanahu Taala yang dibebankan kepada manusia. Maknanya ujian tu. Dan yang keduanya, redha menerima ketentuan Allah SWT tentang nasib yang mengenai diri. Apa juga nasib yang mengenai diri. Apalah aku ni dilahirkan masakin, miskin, payah hidup. Contoh kan. Apalah aku berniaga yang aku pilih ni tak boleh beroperasi pula waktu PKP ni, poning kepala. Kita menerima juga nasib. Apa juga yang Allah berikan bagi kita, beban dengan pada kita, kita terima dengan senang hati. Maknanya Allah berikan kita ruang dan peluang untuk mencipta peluang yang lain, mudah-mudahan. Ya? Redha menerima hukum Allah SWT. Redha menerima hukum Allah adalah merupakan manifestasi daripada kesempurnaan iman. Maknanya menggambarkan, melambangkan kesempurnaan iman kita, kemuliaan takwa dan kepatuhan kepada Allah SWT. Itu maknanya redha menerima hukum Allah. Ya? Mana kita patuh, kita taat perintah Allah. Yang mana kepatuhan pada Allah Ta'ala kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala kesenangan hati dan tidak pernah merasa terpaksa atau dipaksa. Contoh hukum Allah kata bulan puasa kena puasa. Tak adalah terpaksa lah puasa. Semua orang puasa, aku puasa lah. Jangan macam tu. Tetapi bila kita berpuasa dengan senang hati. Sebab Allah suruh puasa, alhamdulillah.
Kita mengenal Allah. Kita rasa kita cintakan Allah. Allah sayangkan kita. Maka bila Allah bagi peraturan tu, senang hati kita buat. Macam boyfriend dengan girlfriend lah. Kan? Sanggup dia pakai baju sama dengan boyfriend dia sebab boyfriend dia suruh. Kata. Biar dia sama demi cintaku padamu. Kan? Contoh. Kan? Jadi makna kata kasih sayang tu kan. Maknanya kita buat. Kan? Tak ada rasa paksa tapi rasa senang hati. Kan? Rasa kita buat. Merasa tunduk dan patuh dengan segala kelapangan dada, bahkan dengan gembira dan senang menerima syariat yang digariskan oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah memancar dari mahabbah kerana cinta kepada Allah, dan inilah tanda keimanan yang murni serta tulus ikhlas kepadanya. Mana inilah lambang kasih sayang daripada Allah. Apa juga Allah Ta'ala suruh kita buat, kita buat. Kita tengok dalam solat sunat tarawih kan, kita buat juga walaupun kita rasa kita taklah pandai sangat, contohnya kan, tiba-tiba kena jadi imam, kita buat juga sebab Allah dah perintahkan buat dan dah tak ada orang lain boleh buat, kita buat. Kita buat dalam rumah kita. Kita buat solat berjemaah kan, bersama-sama dengan ahli keluarga kita. Kita hidupkan suasana ibadah dalam rumah tangga kita. Itu juga adalah merupakan kita melaksanakan satu dengan sesenang. Bukan terpaksa lah. Nak buat macam mana? Dah tak ada orang lain. Jangan macam tu. Itu bukan redha namanya. Itu terpaksa. Redha dan terpaksa lain. Redha ni kita terima dengan senang hati. Itu penting tu. Firman Allah SWT yang bermaksud, tetapi tidak, demi Tuhanmu mereka tidak dipandang beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa sempit dalam hati mereka tentang apa yang engkau putuskan, serta mereka menyerah dengan bersungguh-sungguh. Surah An-Nisa ayat 65. Maknanya mereka tidak akan dipandang beriman selagi mana dia tidak meletakkan Nabi Muhammad itu sebagai asas untuk membuat sesuatu, dan juga mereka tak pernah rasa susah, tak pernah rasa rimas, tak pernah rasa sempit, tak pernah rasa susahnya nak buat sesuatu ibadah yang Allah Ta'ala suruh kita buat, yang mana dia sedar bahawa sesungguhnya kalau anda kata kita merasakan senang, hati kita tenteram, kan? Maka itulah keredaan yang sebenar-benarnya, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan firman Allah SWT satu lagi yang dalam surah At-Taubah ayat 59 bermaksud, dan alangkah baiknya jika mereka redha dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka, sambil mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami, ia dan Rasulnya akan berikan pada kami kurnianya, sesungguhnya pada Allah kami menuju. Maknanya kita meletakkan sandaran kita kepada Allah dan Rasul. Kita tak ada masalah, ada okey je. Kan? Ingat tak Sayyidina Abu Bakar ketika menyumbang, menginfakkan hartanya kepada Nabi untuk peperangan. Kemudian Nabi tanya, wahai Abu Bakar, apa yang tinggal kat engkau kalau semua engkau bagi? Yang ada padaku hanya Allah dan Rasul. Aduh, hai tuan-tuan. Cubalah kita buat macam tu, kau dapat kan? Sedekah banyak kan? Apa babi duit kau? Aku masih ada Allah dan Rasul. Tu dia kan? Kau dapat lah tuan-tuan. Yang maknanya, kuatkan semangat kita. Apa-apa yang berlaku dalam hidup kita, terus ingat, Allah segala-galanya. Cukuplah Allah dan Rasul bagiku. Kan? Maka pada dasarnya perintah-perintah Allah SWT, baik yang wajib maupun yang sunat, maupun yang sunnah, maka hendaklah dikerjakan dengan senang hati dan redha. Demikian juga dengan larangan-larangan Allah, hendaklah dijauhi dengan berlapang dada. Susah tak yang kita cakap, apa halat ni tak boleh? Alah tension betul, itu tak boleh, itu tak boleh, susah betul. Jangan macam tu. Tetapi kita terima dengan senang hati dan lapang dada. Baik apa yang Allah Ta'ala perintahkan maupun yang Allah dengan lapang dada, kan? Dengan hati yang senang dan terbuka. Itu sebab Nabi pernah sebut dulu. Nabi sebut, sungguhnya dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Penjara, maknanya banyak benda pantang larang tak boleh. Macam penjara tu, penjara kan? Sel dia kecil, nak ke depan berapa langkah je, ke tepi, ke kiri kanan berapa langkah je. Nak makan bukan semua benda boleh makan. Nak cakap elok dengan order tu bukan semua benda kita boleh dapat. Kan? Jadi makna kata banyak kekangan-kekangan. Macam tu kat kita atas dunia ni bukan semua benda boleh cakap. Ada peraturan dia. Jangan. Kan? Maka barang-barang kita ambil bukan semua boleh ambil. Yang bukan hak kita tak boleh ambil. Ada peraturan dia. Kan? Kena jaga solat. Bukan boleh main suka-suka aja. Persentuh lelaki perempuan macam mana. Semua ada peraturan. Jadi makna kata aturan-aturan inilah yang mendidik kita sebenarnya tuan-tuan untuk menjadi seorang yang redha, menerima dengan senang hati dan lapang dada apa juga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Itulah sifat redha dengan hukum-hukum Allah SWT, yang mana redha itu bertentangan dengan sifat dan sikap orang-orang yang munafik atau kafir yang benci dan sempit dadanya menerima hukum-hukum
taklah. Dia rasa susah. Dia rasa tak setuju. Dia rasa macam-macam lah. Itu sebabnya bila sahabat saya, Ustaz Abid Liu tu, bila memberi sumbangan kepada orang ramai apa semua, dia tak memandang benda tu dari sudut yang positif. Dia mandang tu dari sudut yang tak baik aja. Dia kata, ni nunjuk-nunjuk lah ini. Padahal benda yang dia buat tu dah mewakili orang lain. Faham tak? Orang menyumbang kepada dia dan dia bagi sumbangan, tapi ada je orang tak puas hati. Contohlah kan. Jadi makna kata kita boleh melihat satu perkara tu dengan mata hati kita. Jangan tengok dengan mata kasar kita. Kita benda yang tak nampak, jangan kita cakap. Kita boleh tengok dalam satu gambar. Kalau kita tengok dekat Facebook, ada satu gambar kan. Kita kalau kita tak baca lah uraiannya, kita boleh tafsir macam-macam perkara. Macam-macam perkara kita boleh tafsirkan. Jadi itu sebabnya, kalau kita menyedari bahawa kita ni tak ada apa-apa pun kemampuan, keupayaan yang sangat terbatas yang milik kita ni. Apa yang kita fikir ni terbatas, pengetahuan kita terbatas. Jadi jangan memandai-mandai. Hati-hati dengan apa yang kita lafaz, hati-hati dengan apa kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita perbuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka yang munafik berkata kepada orang-orang yang dibenci terhadap apa-apa diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan tuntut kamu dalam sebahagian urusan kamu, tetapi Allah mengetahui rahsia mereka. Surah Muhammad ayat 26. Makna kata orang yang munafik, orang yang tadi, orang yang kafir tadi, yang mempertikai, yang kata yang orang kata yang rasa susah, sempit, kan? Jadi apa juga yang mereka buat, kan? Apa juga yang mereka benci, sesungguhnya Allah akan tuntut daripada urusan dia. Allah tak akan tuntut. Malahan kalau apa yang mereka konon-konon yang mereka pertahankan, kemunafikan mereka yang berpura-pura ni, janganlah risau, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui akan rahsia mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Andai kata mereka ikut beribadah, bersedekah atau mengerjakan sembahyang, maka ibadah itu mereka lakukan dengan tidak pura-pura. Demikianlah gambaran perbandingan antara hati yang penuh redha dan tidak redha menerima hukum Allah SWT. Yang mana hati yang redha itu adalah buah daripada kemurnian iman, dan yang tidak redha itu adalah gejala nifak, iaitu asas-asas nak jadi munafik lah tu. Jadi makna kata hati-hati tuan-tuan sekalian. Bila menerima hukum Allah, kena tarawih kan? Kenapa tak tarawih tak boleh? Mungkin ada dalam hati kita sebut. Hati-hati. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Jadi mana pastikan kita tidak menjadi sebahagian pada orang-orang yang seperti ini, merasa sempit, merasa susah dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Contohnya macam peristiwa pergi umrah. Pergi umrah. Ada orang yang tak nak lah. Tak nak terjadi apa-apa nanti. Astaghfirullahalazim. Heran dengan tengok. Wahai orang belum lumba nak pergi umrah. Sebab tak pernah ni rasa tak nak pergi dah, cukup lah tu, nak balik dah. Lain kali aku tak nak pergi dah. Tak ada. Kebanyakannya seronok. Saya pun rindu tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau ikutkan dah beberapa tahun dah kan. Beberapa tahun ni alhamdulillah boleh kata hampir setiap tahun saya pergi. Jadi bila tahun ni tak pergi rasa lain tuan-tuan. Kan rasa lain sangat. Tapi buat macam mana? Kan kita kena terima hakikat. Ini pun kita kena terima dengan lapang dada, dengan redha, kerana Allah Taala dah tentukan keadaan ini, kita terima. Sebab apa? Bukan kita saja yang mengalami masalah ini. Wabak coronavirus yang tersebar ini menular ke seluruh dunia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi di negara-negara luar pun lagi lah. Kalau tengok kadar kematian lagi menakutkan dan membimbangkan. Jadi kita jaga kita. Jaga kebersihan diri. Jaga keselamatan dan kesihatan keluarga kita tuan-tuan dan puan sekalian. Redalah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan apa Allah Ta'ala bagi. Baik, buruk kita terima dengan senang hati tuan-tuan dan puan sekalian. Reda dengan qada. Reda dengan qada itu adalah merasa menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan oleh Allah SWT, baik berupa nikmat maupun berupa musibah malapetaka. Makna qada ni ketentuan yang terjadi pada diri kita. Baik buruk ke baik yang buruk, baik yang baik. Nak betulkan ayat tu. Kan yang baik ke yang buruk, dua-dua kita kena terima. Kita terima dengan rasa lapang dada dan senang hati. Hadis diungkapkan bahawa di antara orang yang pertama memasuki syurga adalah mereka yang suka memuji Allah SWT, iaitu mereka memuji Allah bertahmid, alhamdulillah, baik dalam keadaan yang susah maupun di dalam keadaan yang senang. Contohlah ayat dia. Bang, duit kita tinggal RM50 je bang. Alhamdulillah, ada RM50. Tak apa. Kita belilah apa-apa yang ada. Kita belilah barang-barang dapur mana yang boleh. Sikit-sikit pun tak apa. Yang penting ada, syukurlah. Bolehlah untuk kita tahankan untuk 2-3 hari ini. Contoh.
beli beras buat si orang. Kan? Contohlah, mana kata, dia tak pernah aduh, matilah. Apa benda macam tu? Kan? Jadi makna kata kita terima. Sebab yakin dengan Allah. Dan yakin yang Allah akan berikan. Diberitakan bahawa apabila Rasulullah SAW memperolehi kegembiraan, baginda berkata, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan. Apa yang Nabi dapat kan? Bila Nabi dapat kegembiraan, berkata segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan. Dan apabila kedatangan perkara yang tidak menyenangkan, baginda mengucapkan segala puji bagi Allah atas. Nampak? Kalau tidak pun kita boleh sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kita ni tak boleh. Inna lillahi meninggal. Inna lillahi mati. La ilaha illallah. Jangan macam tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, kepada Allah dia kembali. Bila masalah datang, kita yakin kepada Allah dia datang. Dan masalah tu pula boleh kembali pada Allah. Allah Ta'ala boleh tarik juga. Allah Ta'ala boleh selesaikan. Bantu kita tuan-tuan dan sekalian. Jadi, perintah redha jelaskan di dalam hadis baginda yang lain yang bermaksud, dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu, janganlah engkau berkata, jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya. Dan Allah telah mentakdirkan dengan apa yang ia suka ia perbuat. Kerana sesungguhnya perkataan andai kata itu memberi peluang kepada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya kalaulah aku tak buat macam ni, tentu tak jadi macam ni. Contohlah kita aksiden kan. Kita ada aksiden, kita cakap, kalau aku tak melintas, tentu tak jadi. Jangan cakap macam tu, tuan-tuan dan sekalian. Bila cakap macam tu, setan tepuk tangan tau. Seolah-olah kita yang menentukan perkara itu jadi tak jadi. Orang lain melintas okey je, kita melintas kena langgar pula. Maknanya apa? Maknanya dengan izin Allah. Jadi makna kata Allah telah mentakdirkan apa dia suka, maka ia lakukan. Jadi makna kita redanya, weh, kau aksiden macam mana kau ni? Nak buat macam mana? Benda dah nak jadi. Syukur, alhamdulillah. Tapi ni okeylah. Masih baik patah sebelah. Kalau patah dua-dua tak tahulah. Kau lah kena angkut aku kulu kilir. Kan? Jadi makna dia tetap melihat kebaikan yang ada. Wih, kau demam teruk ni. Wih, pahal kau. Alhamdulillah. Allah nak bagi aku rehat sebenarnya. Kau tidak tu tak rehat. Kerja aja. Nampak? Makna kata walaupun dalam keadaan susah, dia menerima ketentuan itu dengan senang hati dan juga yakin bahawa itu adalah anugerah daripada Allah. Sikap redha dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT ketika mendapat kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, bersandarkan kepada dua pengertian. Dua pengertian. Sikap redha mengucapkan puji dan syukur kepada Allah ketika mendapat kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, bersandar kepada dua pengertian, dua maksud. Apakah dia? Pertama, bertitik tolak dari pengertian bahawa sungguhnya Allah SWT memastikan terjadinya hal itu sebagai yang layak bagi dirinya, kerana dialah sebaik-baik pencipta. Dialah yang maha bijaksana atas segala sesuatu. Allah ciptakan kita. Allah boleh ciptakan apa yang terjadi kepada kita. Maka kita yakinlah bahawa pengertian yang pertama ini adalah Allah maha berkuasa ciptakan kita dan menciptakan apa yang berlaku pada kita. Maka kita terima dengan senang hati, tuan-tuan dan sekalian. Yang kedua, bersandarkan pada pengetahuan dan pilihan Allah, itulah yang paling baik dibandingkan dengan pilihan dan kehendak pribadi yang berkaitan dengan diri sendiri. Contoh, saya bagi contoh. Okey, kita naik kereta, tiba-tiba aksiden, kita pengsan ataupun kita luka, kita tak boleh nak pergi kerja, duduk di rumah. Aduh, kenapa lah aku aksiden? Contoh, contoh. Kita fikir tak? Kenapa Allah bagi aku aksiden ni? Dia dah fikir dah. Allah Ta'ala bagi aku rehat kot. Adalah hikmahnya ni. Dia kata adalah hikmah. Dia yakin. Tapi dia tak tahu apa dia. Tak lama lepas tu contoh. Telefon bertalu-talu. Hello, Assalamualaikum. Kau macam mana? Okay. Kita pula terkejut tengok telefon ni. Orang-orang yang kita tak sangka akan telefon kita. Nampak? Tuan-tuan kelebihan dia. Lepas tu tiba pintu diketuk kan. Tengok siapa ni? Lah, tengok rupanya. Bila tengok sama yang dengar cerita kita aksiden pun datang. Kita pun kebetulan memang nak jumpa dia. Dah lama tak jumpa dia. Jadi mana kata banyak hikmah. Lepas tu belum cerita lagi. Datang bawa buah. Yang datang bawa sedekah pula. Allahu Akbar. Banyak sekalian. Kan? Begitu juga bentuk lah. Aku dah lama cari engkau. Kau macam mana kau boleh tahu ni? Ada member aku cakap. Aku dengar aku dah lama dah nak kontak kau, tapi nombor kau aku tak ada. Tapi dia tahulah yang kau aksiden tu, dia beritahu.
Makna kata kelebihan banyak. Maknanya yang pertama, pengertian yang pertama, kita yakin yang Allah ini Maha mencipta sesuatu dan Allah menciptakan apa jadi kat kita. Jadi kita terima Allah yang bagi, Allah yang buat. Terimalah, nak marah. Allah cipta kita. Allah Maha Kuasa ke atas diri kita. Kedua, apabila kita meletakkan satu lagi pengertian, iaitu apa Allah bagi kat kita tu, itulah yang terbaik. Adalah hikmah Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Ada baru-baru ni, ada beberapa orang jugalah tanya soalan lebih kurang sama. Dia dah lama berkahwin tetapi belum dikurniakan cahaya mata. Kan? Pada puan-puan yang sering kali ditanya soalan bila nak beranak, sabar banyak-banyak. Sebab inilah dia redha dia tadi. Pertama, Allah Maha bijaksana. Allah Maha Kuasa mencipta kita. Allah jadikan keadaan kita masa tu sekarang ni belum lagi boleh melahirkan. Belum boleh lagi mengandung. Tak apa. Terima. Makna Allah Ta'ala dah tentukan belum lagi. Okey je lah. Dah Allah bagi tahu. Kita nak jaga apa? Dan yang keduanya, yakin itu yang terbaik. Mungkin lepas ni Allah Ta'ala bagi kita, mana tahu dapat kembar dua ke, atau dapat anak, lahir, ya Allah, dah lah. Walaupun lambat, tapi bijaksana, bijak sini, cerdik budak tu. Mana kita tahu? Makna kata ini adalah antara rahsia Allah. Kalau kita nampaklah, kalau kata kita melampaui makrifah tu, yang mana Allah Ta'ala beritahu apa sebenarnya aku bagi engkau ujian ni sebab nak bagi ni. Aku bagi engkau ni sebab nak bagi ni. Kalau kita nampaklah, memang tak ada masalah lah. Memang kita memanglah selama ni maka kita akan jadi apa tau? Tak adalah orang yang berikhtiar dah, tak payah buat apa-apa. Kejap lagi Allah bagi ni sebab Allah nak bagi ni. Tak boleh. Kita sebagai manusia atas muka bumi ni kena ikhtiar, kena kerja, kena buat, kena jalankan kehidupan kita sebagai khalifah. Ujian dan dugaan biasa. Tetapi cara kita menghadapinya adalah, salah satunya adalah redha, tuan-tuan dan sekalian. Okay. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah Allah memutuskan sesuatu ketentuan bagi seorang mukmin melainkan mengandungi kebaikan baginya. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin, dan jika ia memperolehi kegembiraan, dia berterima kasih, bererti kebaikan baginya, dan jika kesulitan, dia bersabar, bererti kebaikan baginya. Itu sebab Nabi juga ada sebut, ini hadis tadi dia hadis riwayat Muslim. Ada satu hadis lagi Nabi sebut dulu, bagaimanakah sesungguhnya iman itu terbahagi kepada dua. Sebahagian adalah sabar, sebahagian lagi adalah syukur. Itu kita sebut as-sabru minal iman. Sabar sebahagian pada iman. Sebab satu bahagian lagi adalah syukur. Sabar dengan ujian dan dugaan. Syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Okay. Bagaimanakah caranya kita nak redha, tuan-tuan sekalian? Kita buka dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah Ta'ala beritahu apa? Janganlah engkau bersifat lemah, dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi darjatnya jika kamu orang yang beriman. Alhamdulillah pagi ni kita isi diri kita ni dengan keyakinan. Pertama, Allah cipta kita, Allah jadikan kita, Allah jadikan apa yang nak jadikan kita. Maka Allah yang Maha Kuasa ke atas kita. Kedua, kita meyakini Allah, apa yang Allah tentukan untuk kita, Allah berikan untuk kita, itulah yang terbaik. Yakinlah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah tak ada masalah dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian. Ya? Jadi, membicarakan tentang formula redha ni, bagaimana nak redha ni, maka saya sendiri sebenarnya susah nak cakap. Kenapa? Sebab saya sama macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua ada ujian masing-masing. Diuji. Bila diuji, maka kita sendiri akan bersoal jawab dengan hati kita sendiri. Betul tak? Tuan-tuan akan tanya, alah kenapa? Apa salah? Kita akan fikir, saya pun sama. Jangan ingat saya, dia mengingatkan kita, maka dia tak ada masalah. Ada masalah tuan-tuan. Ada masalah. Bukan tak ada masalah. Apa contohnya kita tak ada masalah. Apa orang kata? Bukan ada masalah rakaman, program ceramah saya yang batal tu, orang tu tak tanya pula macam mana ni nak ganti berapa bulan. Kita pun tak boleh bagi jawapan. Nak bagi jawapan macam mana? PKP ni pun tak tahu sampai bila lagi kan. Jadi nak bagi gantian pun tak boleh. Bayangkanlah tuan-tuan, daripada bulan berapa yang kita start PKP itu, bayangkanlah setiap hari ada 2 atau 3 ceramah sehari, ada sampai 4 ceramah sehari pun ada, dan bayang akan pergi ke mana kan. Sedangkan jadual sepanjang tahun ini memang dah ada dah. Cuba fikir. Jadi tapi nampaknya nak kita hadapi, kita yakin Allah saja bagi ni, Allah bagi kita, kita anggaplah ini adalah yang terbaik kan. Memang ada yang terbaik. Kita yakin Allah bagi kat kita, tuan-tuan sekalian ya. Jadi apakah diri kita ini sudah benar-benar redha dengan ketentuan ilahi? Hanya hati kita mempunyai jawapan sama ada redha ataupun tidak.
Apa yang kita faham tentang redha? Adakah redha apabila kita tidak lagi bertanya kenapa? Memang betul. Bila redha kita tak tanyalah kenapa lah. Susah tuan kan. Bila kita kena tu, terus kita fikir, Allah bagi. Allah saja bagi aku rehat ni. Terus buat kesimpulan yang baik. Kan? Apabila kita faham tentang redha, redha adalah apabila kita tak ada nak mempersoalkan apa yang terjadi pada diri kita, sebab kita yakin Allah adalah yang terbaik. Allah bagi yang terbaik pada kita. Memang secara jujurnya saya menyatakan bahawa sesungguhnya bibir kita ni mudahlah nak melafazkan redha, aku redha, aku redha, tetapi tindak tanduk dan sikap kita sebenarnya itulah yang melambangkan redha atau tidak hanya kita, tuan-tuan sekalian. Hakikat hati kita sendiri yang tahu redha itu sebenarnya bukanlah satu yang mudah untuk dicapai, tetapi kita kena usaha untuk mencapainya dengan pemahaman kita. Pada pagi ini saya kongsikan tentang konsep redha untuk kita fahami. Mungkin kita dah pun mula belajar untuk redha, tetapi dalam tempoh belajar ini untuk mencapai redha itu pasti akan ada ujian untuk melihat keteguhan dan juga kekukuhan iman kita terhadap Allah SWT. Sejauh mana keyakinan kita terhadap apa yang Allah uji kita, Allah berikan kepada kita. Maka kita sebagai manusia bukan berusaha untuk mendidik hati sendiri itu jauh lebih payah dari mendidik hati orang lain. Kita boleh ajar orang lain redha, sabar. Allah Ta'ala sayang. Contoh kita nampak ada orang tu dia ambil nyawa anaknya. Kita boleh cakap, sabarlah. Kan? Allah sayang anak-anak engkau. Jangan sedih. Tak. Kita boleh cakap. Tapi orang yang menanggungnya lain. Tetapi itu sebabnya kita sharekan konsep redha itu supaya apa musibah malapetaka berlaku dalam diri kita, jangan lupa untuk berusaha mencari kebaikan-kebaikan, kerana yakinlah bahawa apa yang Allah kurniakan kepada kita itu adalah yang terbaik. Jadi kadang-kadang yang mengganggu kita ni bila nak menilai diri sendiri ni adalah ego, kan? Egois kita, kan? Tapi bila datang ujian, mengeluh lagi, kesal, alah kenapa aku tak ada ke orang lain, kan? Jadi itulah dia tuan-tuan sekalian untuk redha. Jadi sebelum saya buat kesimpulan, akan meninjau persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh semua follower yang mengikuti kuliah subuh